Okey, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Khairul, dan di belakang saya zombie yang menemani saya pada malam ni, iaitu di sekeliling dah tak ada siapa, dah sunyi sepi, semua dah tidur. Okey, jadi saya nak kongsikan satu cerita yang mana kisah benar berlaku pada saya satu ketika dulu. Masa tu umur saya masih budak-budak lah, antara 11 tahun atau 12 tahun. Okey. Okey. Cerita dia macam ni lah. Bermulanya cerita tahun 1998, yang mana ketika tu ekonomi Malaysia merosot lah. Tahun 1998 semua tahu, yang mana masih ingat dan yang berumur sebaya saya. Sekarang umur saya dah 33. Okey. Masa tu saya tinggal di bahagian dalam Batuas. Bahagian dalam Batuas. Rumah saya ni dibina atas rizab sungai. Rizab sungai, yang mana ayah ni dia tengok ada sedikit tanah di sebelah sungai. Jadi dia pun tebas sedikit hutan dan buatlah rumah. Tak besar pun, adalah dalam 4 bilik 5 bilik. Tapi rumah papan yang dikutip lah, papan pelet atau plywood yang dibuang. Dia cuma beli bumbung sedikit dan buatlah rumah tu. Kami duduk di situ lebih kurang dalam 4 tahun 5 tahun macam tu lah. Okey. Kisah dia macam ni. Tahun 1998 ekonomi Malaysia merosot. Dan lepas ekonomi Malaysia merosot, dalam masa tu juga kami diarahkan pindah. Jadi bila diarahkan pindah, kami tak ada rumah dan tak ada tanah. Cuma tanah dan rumah tu ada di kampung, tapi di dalam kawasan Pulau Pinang tak ada. Okey, jadi bila dah tak ada kawasan perumahan, jadi ayah ni dia ambil keputusan nak berpindah ke kampung di Perak, Perwas. Okey, kisahnya berlaku masa kami pindah. Okey, masa pindah tahun 99 macam tu lah. Saya darjah 6. Okey, masa pindah ke sana, kami ni mak ni dia buka kedai lah. Dia buka kedai makan, dan dia buka kedai jual goreng pisang, kedai kopi sikit lah. Macam tu lah kedai kampung. Kedai kampung tak besar mana laga, lebih dipanggil macam kita panggil macam warung lah, warung. Okey. Okey, masa dia buka, mula-mula dia hanya buka satu store lah, orang kata macam hanya untuk buat goreng pisang. Okey, masa buat goreng pisang tu alhamdulillah bisnes okey, dan mak pun dia pun beli sikit kayu dan buat sedikit besarkan kedai. Okey, cerita dia balik. Masa baru pindah, masa ayah ambil keputusan kata nak pindah ke Perak, dan rumah yang Perak tu ditinggalkan lebih kurang 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun lah ditinggalkan. Jadi rumah tu pula dah ada dinding, dah ada bumbung. Cuma lantai berlantaikan tanah, dan tingkap masih belum letak cermin. Pintu pun tak letak lagi. Jadi rumah tu separuh siap. Masa pindah ke rumah tu, lalang pun tinggi. Lebih kurang tinggi saya jugalah lalangnya. Dan kami bersihkanlah kawasan rumah tu, buat apa yang patut sehingga rumah tu nampak macam rumah lah. Okay. Baru mak mula berniaga dan ayah mula bekerja sebagai ambil sawit lah. Kerja lori sawit, bawa sawit.
Lepas pindah duduk di situ dah dalam keadaan 5-6 bulan, alhamdulillah okey, bisnes okey, dan dekat setahun pun okey macam itulah. Tapi bila bisnes dah maju, mulalah ada orang sakit mata. Jadi kedai ni dibuatlah macam lah, sehingga kan ramai pengamal perubatan, ustaz bomo dipanggil. Tak dapat buang apa yang ada di kedai sebanyak 7 jenis barang ditanam, yang mana paku tanah, kubur abu mayat, macam-macam lah yang diorang letak. Kerana sebabnya adalah mak ni dia tak bagi resepi goreng pisang yang dia buat tu. Goreng pisang yang dipanggil sekarang ni crispy goreng pisang lah, yang mana rangup tu. Bukan dia jenis celup tepung, goreng dia ada sedikit rangup lah. Okey, berbalik pada cerita tajuk saya. Lepas bisnes dah down, dah problem, saya ni sebagai yang nombor 2, anak nombor 2, masa tu umur dah 11-12 tahun. Jadi saya ni bantu mak dan ayah ni. Saya bekerja lah lebih kurang dalam 100 meter daripada rumah, 200 meter macam tu lah, di kedai kopi orang lain. Okey, cerita dia masa mula-mula lepas kedai dah tutup, mak dengan ayah ni dia jadi agak panas dalam rumah. Setiap bergaduh, kami pun macam-macam lah tengok. Lepas tu mak malam saja pukul 7 dia sakit. Ayah pun macam tu juga. Dan jadi kami ambil keputusan panggil lah pengamal perubatan. Bila panggil, dia orang cakap adalah kedai ada orang buat. Jadi kami pun tak apalah, berubat dulu. Bila berubat dulu, okey dalam seminggu 2 sakit balik. Okey, lepas tu saya ni pula dah bekerja di membantu kedai di kedai lain. Dah selepas kedai mak ni dah tak buka lagi, ayah pun terpaksa kutip besi dan apa-apa saja yang boleh jual untuk beli beras. Saya ni balik ke rumah satu malam daripada kedai yang saya bekerja ni. Saya nampak dalam kedai makan saya ni ada satu susuk tubuh perempuan yang sedang termenung macam ni. Saya tak nampak rupa dia, saya cuma nampak rambut dan baju putih ke bawah. Itu je yang saya nampak. Dan saya tak nampak muka dia. Okey, dan kedai tu pula, kedai mak ni dia tak buka lampu daripada dalam kedai. Jadi saya pun baliklah sampai ke rumah, sebab jarak dengan rumah tak jauh mana dengan kedai. Saya balik ke rumah, saya buka lampu luar dulu, lampu kedai. Dan mak pun datang tengok, tanya kenapa buka lampu kedai. Saya cakap lah dekat kedai ada orang. Mak kata siapa ada, entah, ada kot, mungkin dia tunggu teksi, tunggu bas, kesian dekat dia, gelap. Lepas tu mak cakap, sini beruah Noah. Panggilan saya Noah, mak panggil. Pukul 6 pun bas dah tak lalu, teksi pun dah tak lalu. Lepas tu saya pun terfikir, betul juga kan, habis dia tunggu siapa? Mungkin dia tunggu kawan dia lah kot. Okey, jadi kebetulan masa tu ayah tak ada di rumah, dia pergi minum di kedai kopi. Dia pun balik selepas saya balik tu. Masa dia balik, dia nampak dalam kedai tu ada orang. Tapi bila dia corner kereta nak parking, orang dari dalam kedai tu terbang macam kain melayang. Lepas tu dia pun pusing kereta tu dan angkat hazard light, buka lampu tinggi, suluh ke belah benda tu terbang pergi. Dah tak ada apa lah. Okey, lepas tu dia pun cakap dengan saya, tadi ada perasan tak orang dalam kedai? Saya cakap ada orang dalam kedai tadi. Dia cakap,
Ayah pun nampak ada orang juga, tapi ayah dah sampai dia terbang. Saya pun tak apalah, masuk. Lepas kejadian tu 2-3 minggu lepas tu, satu malam lepas saya balik kerja daripada kedai tu, saya tengok TV. Saya tengok TV sampai pukul 12 lebih lah. Semua dah masuk tidur. Kakak, adik, ayah, mak, semua dah masuk tidur. Jadi tinggal saya berseorangan yang tengok TV. Okey. Bila tengah tengok TV, saya duduk tengok TV, tak ada apa yang berlaku. Mata dah mula mengantuk dan saya tutup TV. Bila saya tutup TV, saya tutup semua lampu dalam rumah. Selalu memang saya tidur rumah gelap gelita. Masa tidur, masa nak pejam mata, cahaya-cahaya bulan ni masuklah ke rumah. Jadi tak ada lah gelap sangat. Masa saya nak pejam mata tu, saya rasa macam mata saya ni diangkat, terbuka sendiri. Saya pejam lagi, terbuka balik. Saya pejam lagi, terbuka balik, macam orang angkat. Dan bila dah macam tu, saya pun biarlah, dah mata nak celik kan, kita celikkan je lah. Sambil celik, saya tengok kiri kanan, tengok dalam rumah semua. Daripada belah kanan lah macam ni, belah kanan saya ni, bila saya duduk berdepan, ni TV di belah kiri saya tengok macam ni. Sebelah kanan ni pula tapi tempat saya tidur. Mak buat katil untuk saya, tapi sebelah katil tu adalah dinding bilik kakak. Dinding bilik kakak dengan adik perempuan lah. Jadi pintu dia orang ke depan lagi, jadi saya tak nampak pintu dia orang. Cuma saya boleh langut, saya nampak lah daripada pintu dapur tu, pintu dapur bertemu dengan pintu bilik dengan dia orang. Bila saya toleh ke atas macam tu, saya nampak, nak cakap pun tak erti lah. Macam seseorang tengah merangkak datang kat saya. Dia datang merangkak sampai ke tepi saya sebelah sini. Tepi daripada sebelah kanan. Bila merangkak tepi daripada sebelah kanan, saya pun pusing. Tengok. Bila saya tengok, masa tu kita ni budak-budak, baru 12 tahun, 13 tahun. Terpegun juga tengok apa dia. Jadi saya tengok dia datang daripada tepi ni. Saya nampak muka dia tu perempuan. Ada orang putih. Muka putih. Ada orang yang timbul dekat muka tu. Jadi macam kebiruan pucat. Orang yang timbul tu muka pucat ni, dan mata ni, kelopak mata ni hitam. Kalau siapa pernah tengok cerita apa nama tu, cerita Indonesia tu, ini cerita lama tu kan, Bangkit dari Kubur tu, Suzana kan, macam tu lah. Okay, dia datang daripada tepi ni, dan muka dia tu macam menghadap, bertemu dengan muka saya macam ni. Bila saya tengok dah dia bertemu dengan muka saya ni, saya pun kata, saya pun tengok, dia ni dah kenapa? Masa tu saya fikirkan kakak nak mengusik. Dia tunduk perlahan dengan muka saya. Dia tunduk perlahan sampai dah nak rapat, nak kena muka saya. Saya rasa macam rambut dia jatuh, kena bau badan saya ni, rambut dia jatuh. Tapi tak terasa rambut. Tak ada rasa apa. Tak rasa rambut jatuh pun. Bila dah dia tunduk sampai dekat dengan muka saya pun kata, "Weh, nak musik aku konon. Pergi tidur macam aku takut." Saya kata macam tu kat dia. Bila saya kata macam tu kat dia, dia pun angkat kepala, pusing dan merangkak pergi ke sana balik.
bila dia merangkak setengah lah daripada pintu bilik kakak ni dengan saya ni pertengahan lah. Saya klip mata. Bila saya klip mata, saya buka mata, saya tengok dah tak ada. Ya Allah, masa tu apa yang saya fikir? Jeng jeng jeng. Dia lah kan, siapa lagi? Dan dalam masa tu pula saya pun tidur dekat atas toto. Saya lipat dua dan saya tidur atas tu. Saya bangun, saya angkat tutup sebelah lagi tu, saya selimut. Saya tutup dalam fikiran saya. Masa tu top cerita Ju-on kan. Cerita Ju-on. Kau pernah tengok cerita Ju-on? Macam ni. Macam tu lah cerita Ju-on. Dia datang, kalaulah saat lagi ada dalam kain toto ni, macam mana saya nak buat. Jadi saya buka balik toto tu, saya baca apa yang boleh, ayat kursi, Qul Allah, Fatihah, segala sekeluar. Sampai saya sendiri terlena. Bila dah saya terlena, saya sedap pagi besok. Bila pagi besok saya bangun, saya bertanya tu kepada kakak, semalam main musik aku Dia cakap gila, bapa aku nak pergi kacau, aku pun duduk tidur. Apalah, saya pun cerita kat mak, cerita kat kakak, cerita kat ayah, cerita kat semua lah. Dia orang kata saya penakut. Tak apalah, takut pun takut lah, tapi dah nampak lah kan. Lepas tu saya pun tak apalah, malam ni saya tidur awal. Bila saya tidur awal malam tu, memang saya tak dengar apalah. Tapi satu rumah kena kacau. Mak dengar, kakak dengar, adik dengar, semualah dengar. Cuma saya saja yang tak dengar. Apa yang dengar? Seperti macam orang minta tolong. Tolong. Dan mengilai. Macam tu lah bunyi dia. Dia orang cerita lah. Saya dah tidur dah. Saya tak tahu benda pun. Saya dah tidur. Okey. Itulah pengalaman saya masa budak-budak lah. Dan banyak lagi pengalaman pelik yang saya lalui, pengalaman misteri. Mungkin saya akan kongsikan satu hari nanti dengan anda semua. Sekiranya anda like dan share, subscribe video saya ni, saya akan cerita lagi pengalaman saya. Saya pernah bekerja security yang mana diganggu makhluk-makhluk gaib. Saya pernah cuba nak jadi paranormal, mencari hantu, mencari entiti. Dan saya pernah juga berubat orang, nak jadi Tok Bomo, nak jadi paranormal kan. Banyak lagi. InsyaAllah kalau anda semua like, subscribe, share video saya ni, saya akan kongsikan lagi. Baik. Okey, sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.